Pakatan Rakyat telah pun mencapai kemenangan dengan pengumuman pada negeri semalam bahawa skim SBPA telah ditangguhkan. Nampaknya tawaran jingga yang saya nak bacakan ini telah pun bocor pada Perdana Menteri sehari menjelang pembentangan ini, di mana dalam tawaran ini kita mencadangkan supaya SBPA disemak semula. Dan semalam Perdana Menteri telah pun mengambil cadangan kita, dan bagi pihak kaki tangan awam seluruh negara, saya ucapkan tahniah kepada mereka. Sebenarnya SBPA adalah satu skim yang dilancarkan secara tergopok-gopok, tidak dirundingkan secara menyeluruh dengan semua pihak yang terlibat, dan buktinya adalah penarikan semula cadangan pelaksana skim ini, walaupun pada asalnya semua kaki tangan telah diarahkan menandatangani persetujuan dalam satu orang pada 15 Januari tahun ini. Oleh kerana kertas ini pada asalnya disediakan untuk memberikan pandangan-pandangan Pakatan Rakyat terhadap pelaksanaan SBPA, walaupun skim ini telah diumumkan ditangguhkan, saya bacakan kandungan-kandungan utama berkenaan dengan kritik kita dan pandangan kita terhadap skim ini. Yang pertama ialah skim ini meluaskan laju jurang pendapatan di kalangan kaki tangan awam negara kita. Melalui skim ini mereka wujudkan golongan elit yang dipanggil sebagai kelas premier seramai 36 orang pegawai tinggi kerajaan atau perkhidmatan awam yang menikmati gaji yang sangat luar biasa. Bagi KSN, Ketua Setiausaha Negara, beliau akan di bawah skim baru ini menerima gaji RM60,000 sebulan. RM60,000 sebulan. Dan ini tentunya kecil berbanding dengan yang diterima oleh Syabas, oleh CEO Syabas sebanyak RM600,000 sebulan, seperti yang disahkan oleh Tan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor. Pada masa yang sama, dalam skim ini terdapat kategori-kategori gaji di bawah RM1,000 sebulan. RM1,000 adalah di bawah paras kemiskinan. Masih ada pegawai atau kaki tangan di bawah skim ini yang akan menerima gaji umpamanya N51, SSM, N dan N11, 850, dan di bawah skim ini masih dikekalkan sekitar RM900. Jurang ini adalah sangat membahayakan negara kita dan perkhidmatan awam pada keseluruhan, kerana ia membawa kepada keadaan majoriti kaki tangan awam akan dilingkungi oleh perangkap hutang. Tadi kita telah mendengar suara daripada mahasiswa, di mana mahasiswa telah dijerut dalam satu sistem di mana sebaik saja mereka grad, mereka dilingkungi oleh perangkap hutang. Perangkap hutang yang sama berlaku pada kaki tangan awam negara kita dengan skim yang ada tadi, dan kita mencadangkan tawaran Pakatan Rakyat diberi perhatian kepada 80% apa yang disebut sebagai kaki tangan dalam kategori pelaksana yang telah diabaikan dalam SBPA, di mana 80% kategori pelaksana, sebahagian besar daripada mereka masih lagi menerima gaji yang tidak sepadan dengan kos hidup yang ada pada hari ini. Keselarian di antara pendapatan kaki tangan awam yang terendah dengan peningkatan kos hidup adalah prinsip yang ditawarkan oleh kertas jingga Perkhidmatan Awam Pakatan Rakyat pada hari ini. Berdasarkan laporan rancangan Malaysia ke-10, 40% daripada rakyat negara kita masih tergolong dalam kategori isi rumah berpendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan, dan mereka adalah 70% daripadanya adalah daripada orang-orang Melayu. Kalau UMNO berkata mereka memperjuangkan kepentingan Melayu, kenapakah 70% daripada keluarga yang berpendapatan RM1,500 sebulan terdiri daripada orang-orang Melayu, dan sebahagian mereka adalah kaki tangan awam yang menerima gaji yang masih rendah? Merujuk kepada data terkini kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, 5.3 juta pekerja dengan 92% daripadanya adalah ahli
menerima gaji bulanan tidak melebihi RM5 sebulan. Dengan kata lain, hanya 8% daripada golongan pekerja termasuk kaki tangan awam yang berada dalam kategori berpendapatan melebihi RM5,000 sebulan. Anggaran yang dunia meletakkan bahawa 34% daripada tenaga kerja masih dibayar pada kadar RM700 sebulan di Malaysia, yang mana ia adalah di bawah paras kemiskinan, dan sebahagian daripada mereka terlibat dengan kaki tangan awam. Gaji yang bertepatan dengan keperluan keuangan bagi menampung hidup mengikut kos semasa bukanlah keistimewaan atau kemewahan yang dituntut oleh kaki tangan awam, tetapi satu konsep hak asasi yang diterima pakai di seluruh dunia. Saya mengambil apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, jika sekiranya kamu mempunyai kaki tangan di bawah kelolaan kamu, yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hendaklah kamu memberikan mereka makan sama dengan apa yang kamu makan. Hendaklah kamu memberikan pakaian seperti mana apa yang kamu pakai. Dan kamu hendaklah tidak membebankan mereka dengan tugas-tugas yang di luar kemampuan mereka, kecuali kamu sendiri mestilah turut membantu mereka. Diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi, yang boleh kita jadikan sebagai satu contoh bagaimana kesaksamaan kaki tangan awam adalah prinsip yang harus kita tekankan dalam tawaran jingga kita. Di bawah SPPA yang dicadangkan, selain daripada terdapatnya kaki tangan yang menerima gaji di bawah paras kemiskinan, terdapat juga ancaman untuk perkhidmatan awam negara kita dibuka kepada orang-orang asing, dan selain daripada itu tidak ada penghormatan ataupun pengiktirafan yang sewajarnya melalui satu allowance profesional kepada kaki tangan awam yang mempunyai pengiktirafan profesional seperti jurutera, arkitek, juru ukur tanah dan seumpamanya. Pakatan Rakyat akan menghentikan serta-merta kecenderungan dan amalan mengguna pakai tenaga perunding antarabangsa yang penuh dengan pertikaian dalam proses keputusan kerajaan seperti amalan yang hendak dilakukan ataupun telah dilakukan sekarang melalui pemandu di bawah. Kaki tangan awam kategori jawatan utama sektor awam ataupun JUSAC dijangka menerima kenaikan hampir 45% pada peringkat permulaan gaji berbanding SSM, meskipun kumpulan pengurusan premier hanya mempunyai 36 orang di negara kita, tetapi kumpulan premier mendapat kenaikan lonjakan luar biasa. Ia meninggalkan jurang yang sangat dalam dengan lapisan piramid yang lebih bawah. Sementara gaji kaki tangan awam biasa menerima kenaikan 7 hingga 13% pada atas kertas, tetapi dalam praktiknya ada kaki tangan awam hanya mendapat kenaikan RM3.70. Baru ini saya pulang daripada lawatan luar negara, saya tiba di LCCP, pegawai custom Lubon saya, kerana mereka hanya menerima kenaikan RM3.70 di bawah SPPA berbanding RM60,000 kenaikan bagi TSN. Dan seorang profesor menyatakan beliau menerima kenaikan yang kecil berbanding dengan apa yang beliau telah terima sekarang. Sebahagian kaki tangan juga menuduh SPPA tidak menghargai kaki tangan yang bekerja lama ataupun seniority dalam perkhidmatan awam. Sebagai contoh, selepas kenaikan gaji skim SSM kepada SPPA ini, kaki tangan awam B hanya mendapat separuh daripada kenaikan kaki tangan awam A, dan masalah sama juga berlaku kepada kaki tangan awam grade C grade gaji M1 yang berkhidmat lebih 20 tahun mendapat kenaikan kurang daripada kenaikan kaki tangan awam A, padahal kaki tangan awam C juga sepatutnya dikira layak menerima kenaikan berbanding kaki tangan awam A tadi. Oleh sebab peningkatan gaji bergantung kepada peratusan daripada pokok gaji, ini menyebabkan peningkatan gaji kaki tangan awam yang rendah tidak mendapat peningkatan yang ketara apabila dilakukan kenaikan daripada SSM kepada SPPA. Saya mengambil contoh gaji guru di bawah SPPA sangat ketara. Guru DG 44 dan DG 1 hingga 2 cuma mendapat kenaikan gaji sebanyak RM2.01
atau 0,07%, yaitu daripada RM2.982.90 kepada RM2.985 selepas menukar daripada SSM kepada SPPE. Nilai ini terlalu rendah jika dibandingkan dengan kenaikan gaji guru Digi 54, Digi 1 hingga 6 sebanyak RM1 RM1,857.46 atau bersamaan 35.94% daripada RM5.167.74 kepada RM7.025 seperti yang telah kita analisakan. Pengiraan SPPE akan menyebabkan berlakunya peningkatan gaji guru yang tidak adil. Sebagai contoh, ketimpangan SPPE. Tambahan juga terdapat guru dalam grade berbeza menikmati gaji yang sama. Contohnya seorang guru P1 T10 menikmati gaji bulanan RM2.509 dalam SSM, dan selepas SPPE gajinya sama dengan guru P1 T9 sebanyak RM2.615 sebulan. Contoh-contoh lain adalah begitu banyak dan saya tidak akan membuang masa yang berharga ini untuk membaca tiap-tiap satu daripada contoh-contoh ini. Apa yang saya nak ulaskan ialah penangguhan ini bukan sesuatu yang terhenti di situ saja. Pakatan Rakyat menawarkan supaya kita membina satu skim yang baru sama sekali, termasuk mengenai dengan isu-isu berkaitan dengan akta pekerja yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat, di mana akta pekerja ini memberikan utamaan lebih kepada majikan berbanding dengan pekerja-pekerja kontrak. Dan begitu juga dengan isu MAS. Kami telah menerima panggilan-panggilan supaya isu pekerja MAS hasil daripada share swapping di antara Asia dengan MAS telah menyebabkan pekerja-pekerja MAS mereka tertindas. Oleh kerana itu, tawaran jingga menawarkan kita menumbuhkan jawatan kuasa khas berkenaan dengan kaki tangan MAS dan jawatan kuasa khas mengenai akta pekerja dan jawatan kuasa khas mengenai dengan skim pentadbiran awam yang baru sama sekali bagi menggantikan SPPE, dan insya-Allah kami akan memberikan tawaran menyeluruh berdasarkan pada perundingan yang menyeluruh dan feedback dan maklum balas daripada semua pihak yang terlibat dalam tempoh 60 hari daripada hari ini, yang akan menggantikan SPPE dengan satu skim yang baru sama sekali. Berkenaan dengan prinsip-prinsip utama perkhidmatan awam, tawaran jingga juga telah meletakkan beberapa prinsip-prinsip utama dalam perkhidmatan awam negara kita, dan sebahagiannya kita boleh ambil daripada apa yang telah kami laksanakan di Kelantan di bawah prinsip accountability ataupun mas'uliyah dan prinsip itqan ataupun kecemerlangan dalam perkhidmatan awam. Selain daripada membebaskan kaki tangan awam daripada perangkap hutang, dan berkenaan dengan cadangan mahasiswa tadi bahawa PTPTN membebankan mereka, kami di Kelantan telah mengumumkan jika Pakatan Rakyat boleh mentadbir Putrajaya, royalti petroleum Kelantan dibayar pada minggu yang pertama Putrajaya kita kuasai. InsyaAllah semua pinjaman PTPTN rakyat Kelantan akan dihapuskan. Dan dalam ceramah menjelang ke 901, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin utama Pakatan Rakyat, beliau juga telah mengungkapkan Pakatan Rakyat akan mengkaji semua skim PTPTN melibatkan seluruh negara daripada Perlis sampai ke Sabah. Akhir sekali, Datuk Dr. Pengerusi, daripada feedback kami pada hari ini, kaki tangan awam berada pada sokongan 50% lebih kepada Pakatan Rakyat. Simbol yang mereka gunakan ialah kerana Pakatan Rakyat adalah fatherly, kebapaan, and motherly, keibuan. Dalam feedback yang kami perolehi, kenapakah dianggap sebagai motherly? Simbol motherly Pakatan Rakyat dalam perkhidmatan awam ialah Datuk Seri Wan Azizah yang menjadi ikon
wanita negara kita. Apa simbol pada di Pakatan Rakyat? Simbol pada di Pakatan Rakyat ialah Tuan Guru Datuk Jenderal Aziz. Kalau kita ada bapa, kalau kita ada ibu yang akan memberikan perlindungan yang saksama kepada kaki tangan awam dan seluruh rakyat jelata, kita sudah ada advantage berbanding dengan Barisan Nasional. Mereka juga ada medali simbol, iaitu tak lain dan tak bukan First Lady dan Datuk. Kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan akan pergi pakatan. Kita juga ada simbol dynamism. Perkhidmatan awam mestilah dynamic. Pada hari ini, saiz perkhidmatan awam negara kita telah sangat besar. Tetapi dari segi kunci delivery ataupun performance-nya adalah relatif rendah. Kita membelanjakan 50 bilion dalam anggaran perbelanjaan tahun 2012 untuk monumen perkhidmatan awam. Dan ini merupakan 28.7% daripada keseluruhan belanjawan negara kita. Tetapi dari segi dynamismnya, dari segi delivery-nya, relatifnya masih terganggu dan tersekat. Dan simbol dynamism itu adalah ada pada saudara Lincoln ini. Kita mempunyai cukup simbol. Dan saya mengakhiri pembentangan tawaran jingga ini dengan mengungkapkan sekali lagi, kertas ini bertujuan untuk menolak SDPA dan kita telah berjaya menangguhkan SDPA. Kita akan datangkan satu tawaran alternatif dalam tempoh 60 hari kepada perkhidmatan awam negara kita. Aku lupa berkata, sekian, terima kasih.